أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambung semula pembacaan kitab ini. Insya-Allah malam ni kita masuk pada bab yang ke-30. Kita masuk pada bab yang ke-30. Sebelum ni kita bab yang ke-29. Tapi ada beberapa muka surat tu saya keluarkan sikit. Saya terus masuk pada bab yang ke-30 sebab dia lebih kepada keterangan ataupun fasal. Jadi bab yang ke-30 ini adalah suatu bab yang datang untuk menyatakan tentang dalil atau menalkinkan mayat dengan kalimah syahadah di kuburan. Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih pengarang kitab ini, dia membawa bab ke-30 ini suatu bab yang datang untuk menyatakan tentang menalkinkan mayat dengan kalimah syahadah di kuburan. Telah dikeluarkan oleh Abu Muhammad Alias Abdul Haq sebuah riwayat yang bersumber daripada Sayyidina Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Kata Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang daripada kalian meninggal dunia lalu setelah dikuburkan, hendaklah salah seorang daripada kalian berdiri di dekat bahagian kepala kubur si mayat seraya mengatakan, wahai fulan bin fulana, kerana sesungguhnya si mayat itu mendengar meskipun dia tidak mampu untuk menjawabnya. Kemudian hendaklah ia mengatakan untuk kedua kalinya, wahai fulan ibni fulana, kerana sesungguhnya si mayat itu duduk dalam keadaan tegak. Kemudian hendaklah ia mengatakan untuk ketiga kalinya, wahai fulan ibni fulana, kerana sesungguhnya si mayat itu menjawab, ia telah menunjukkan kepada kami semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kamu, tetapi kalian tidak dapat mendengarnya. Lalu hendaklah ia mengatakan, inilah apa yang kamu bawa keluar daripada dunia, yaitu kesaksian bahawa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Sesungguhnya kamu redha Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai nabi, dan Al-Quran itu sebagai imam. Kerana malaikat mungkar dan nangkir enggan mendekatinya dan mengatakan, buat apa kita menunggui orang yang seperti ini, yang sudah mengerti akan hujahnya. Allah lah yang menjadi hujah bagi malaikat mungkar dan nangkir di atas orang itu. Maka seorang sahabat telah bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kalau tidak diketahui nama ibu si mayat itu? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, sebutkan saja ibunya Hawa. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Dalam bab yang ke-30 ini, permulaan hadis yang pertama bersumber daripada Sayyidina Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Kata Abu Umamah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang daripada kalian meninggal dunia, lalu setelah dikuburkan, hendaklah salah seorang daripada kalian berdiri dekat bahagian kepala kubur si mayat itu. Maknanya bila satu orang mesti bangkit satu orang di kalangan kita. Jadi apa yang kita buat sekarang ini miriplah, maknanya talqin di kuburan. Nak berdiri pun boleh. Kalau nak berdiri itu lagi bagus. Lagi bagus. Tapi kena ada kemampuan lah nak berdiri lama. Kalau imam sakit lutut, duduklah. Berdiri atau duduk itu bukan perbahasan dia. Perbahasan dia adalah isi kandungan dia. Kalau dia imam muda, dia nak berdiri, berdirilah. Tapi orang lain yang nak duduk tu boleh duduklah. Sebab nak berdiri lama, setelah urusan perkebumian ni lama juga, lebih kurang. Kalau nak turunkan jenazah, nak ke bumi, kemudian nak sempurnakan perkebumian, kemudian nak talqin, nak baca doa, lama juga. Kena pula hari panas terik, kemah pun kecil. Orang terkeluar pada kemah tu, memang tak boleh berdiri lama. Cuma nak fikir balik je. Cepat tanam, cepat balik. Jadi Nabi SAW bersabda, Nabi kata, berdirilah seorang kalian ni, berdirilah di dekat bahagian kepala kubur si mayat itu, seraya mengatakan, wahai fulan ibni fulana. Panggil nama si mati ini, wahai fulan ibni fulana. Berbinkan mak dia. Jadi tanyalah, kalau si mati ni, kalau kita tahu nama mak dia, kita panggil berbinkan mak dia. Nabi kata panggil dia, wahai fulan ibni fulana. Kerana sesungguhnya si mayat itu apabila dipanggil untuk kali pertama itu, ia mendengar panggilan itu, meskipun ia tidak mampu untuk menjawab dia. Dia dengar bila dia dipanggil, dia dengar. Dia macam orang, contohlah, dia macam orang masuk operation theater. Doktor kata kena full bius, kan? Full bius. Jadi bila keluar daripada operation open heart surgery, keluar daripada operation, bila dah keluar, dia ada tempoh dia berapa jam tu, dia biar. Tengok kalau tak bangun sendiri, doktor buat apa? Doktor dia tampar-tamparkan muka tu sikit. Jururawat ke, panggil cik, panggil, dia suruh apa? Dia nak sedarkan orang. Jadi begitulah contoh dia. Orang yang urusan roh ni, nak panggil roh ni balik ni, kan? Itu sebab orang bila tidur waktu malam, kita nak bangunkan orang daripada tidur pun berhati-hati. Sebab kadang-kadang tidur malam, roh keluar daripada badan ni jauh pergi, kan? Pusing jauh ni nak pilihan raya ni, daripada Al-Usta sampai kan? Semangat nak pilihan raya ni, kan? Semangat jasbah tu tinggi. Jadi roh sampai terbawa-bawa dalam mimpi. Sungai Petani, Al-Usta, Baling, turun ke bawah. Roh tu pusing, tapi tidur dekat Rasa Jaya, kan? Dia roh tu pusing. Jadi nak bangunkan orang tidur ni pun kena, dia ada cara dia, kan? Panggil. Takut kadang-kadang terperanjat, mati dalam tidur.
Jadi bila dipanggil, Nabi kata panggil ruh ni, wahai fulan ibni fulana, kerana sesungguhnya ruh itu ataupun mayat itu, ruh yang berada di kuburan itu, dia mendengar meskipun dia tidak mampu untuk menjawab dia. Kemudian Nabi kata hendaklah ia mengatakan untuk kedua kali dia, panggil kali yang kedua, wahai fulan ibni fulana. Kerana sesungguhnya ketika dipanggil untuk kali yang kedua itu, roh itu disebut, dalam kita disebut mayat, mana roh itu. Roh itu bila dipanggil kali yang kedua, roh itu pada peringkat pertama dia tersedar. Ketika dipanggil kali yang kedua, dia bangun dan duduk. Dia bangun dan duduk di suatu alam yang diberi nama alam barzah. Satu alam yang Allah ciptakan, yang dia bukan dunia dan dia bukan akhirat. Dia dunia pun bukan, dia akhirat pun bukan. Tetapi kata para ulama, dia mengandungi sebahagian sifat kehidupan dunia dan juga dia mengandungi sebahagian sifat kehidupan akhirat. Allah jadikan barzah ni transit saja, satu alam. Tapi alam barzah tu lama duduk dia. Orang yang terakhir mati, dari orang yang terakhir mati dan keluar daripada dunia ini, dia berada di barzah lama dia 50,000 tahun. Bukan sekejap. Dia Allah simpan dia. Orang terakhir mati ni 50,000 tahun. Jadi lama di barzah. Maka bila dipanggil pada kali yang kedua, maka mayat ini, roh itu, dia bangun duduk dalam keadaan tegak. Kemudian panggillah dia, kata Nabi. Kemudian panggil dia untuk kali yang ketiga. Sunnah panggil 3 kali. Kita pergi rumah orang pun bagi salam yang lebih daripada 3 kali. Assalamualaikum, 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 Assalamualaikum. Banyak kali lebih daripada 3. Tak sunnah lah. Kita pergi rumah orang, Nabi ajar kita bagi salam 3 kali je. Kalau tak ada, kali ketiga tak jawab, baliklah. Mungkin tuan rumah tu dia tahu kita datang, tapi dia tak sedia menerima tetamu. Adalah alasan dia, kan? Mungkin tadi lepas bertengkar dengan rumah, kan tetamu datang buat air semua rumah, kan? Jadi tak rasa keadaan tu tak mengizinkan. Jadi dia pun tak bersedia nak menerima tetamu. Jadi kita pergi rumah orang, bagi salam 3 kali je. Tak ada, kita balik. Jadi Nabi kata untuk kali yang ketiganya, panggillah dia, kata Nabi, dengan wahai fulan ibni fulana. Kerana sesungguhnya si mayat itu, ia akan menjawab untuk kali yang ketiga. Balik kali ketiga, mayat, roh ni berjawab, berkalam dia. Berkata dia. Apa yang dikatakan oleh roh ini? Yang pertama, dia kata, ia telah menunjukkan kepada kami. Ia itu siapa? Ia itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun dia kata, ia telah menunjukkan kepada kami. Kemudian dia berkata, semoga Allah merahmati kamu. Jadi ia telah menunjukkan kepada kami, maksud dia apa? Dia nak bagi tahu, roh ni bagi tahu, sungguh dia, yakni Allah, telah menunjukkan kepada kami. Maknanya jelas pandangan kami sekarang ni. Jelas dah. Pandangan kami tak sama dengan pandangan kamu. Iman kami pada waktu ini dah tak sama dengan iman kamu. Iman kami dalam kuburan ini iman musyahadah. Iman dah nampak dah. Dah saksi dengan mata ni. Roh ni lihat. Iman musyahadah. Nampak. Maka dia kata, ia telah menunjukkan kepada kami. Sungguh kami dah nampak dah. Dah nampak fitnah di kuburan ni. Dah nampak satu alam. Kami bangkit. Kami tengok kiri kanan ni satu alam yang berbeza dah. Di sini tak ada rumah. Di sini tak ada isteri.
tidak ada anak-anak, tidak ada pekerjaan, tidak ada kesenangan. Di suatu alam yang berbeza. Pada waktu itu belum lagi, kuburan itu belum jadi satu taman di antara taman-taman syurga, belum pun jadi satu lembah antara lembah-lembah neraka. Belum lagi. Ini baru permulaan dia, mukaddimah dia. Maka dia kata ia telah menunjukkan kepada kami ini. Kemudian roh itu berkata, semoga Allah merahmati kamu semua. Sebab apa? Sebab menemani urusan kebumian tu, berdiri seketika di kuburan tu, mendoakan si mati tu, perkara-perkara tersebut memberi apa? Memberi ketenangan kepada dia. Jadi dia berkata, semoga Allah merahmati kalian semua ni. Tetapi kata Nabi, kalian semua tidak mampu untuk mendengarnya. Kalian kata kamu tak dengar, kata Nabi. Lalu hendaklah kalian mengatakan, lalu hendaklah orang yang bangun tu, orang yang berkhutbah itu, orang yang talqin itu, hendaklah ia mengatakan apa isi kandungan khutbah ini. Apa isi, apa yang dia nak cakap? Orang talqin ni dia nak cakap apa? Maka hendaklah ia mengatakan, ingatlah, kata dia. Dia berkata kepada roh itu, ingatlah apa yang kamu telah bawa keluar daripada dunia ini, yaitu kesaksian, syahadah bahawa tidak ada Tuhan, la ilaha illallah. Yaitu kesaksian tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Dan bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah. Ingatkan balik. Orang yang atas tu, ingatkan balik. Walaupun orang yang mati itu orang yang saleh. Walaupun hari-hari dia zikir la ilaha illallah 1000 kali. Walaupun dia beramal soleh. Walaupun amalan yang amalan 70 orang Nabi. Tetap Nabi kata, panggil dia dengan 3 kali panggilan. Kemudian berkalam dengan dia, beritahu dia, ingatkan dia, ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat. Kalau kita hidup dekat dunia, ad-dinun nasihat. Agama ni nasihat. Nasihat. Jadi kita duduk dalam kuliah ni, kita dengar pengajian kitab ni, kita datang untuk ambil nasihat lah. Itu je. Ad-dinun nasihat. Bukan setakat kita hidup, tetapi setelah kita mati juga agama itu nasihat lagi. Masa dekat dunia pun nasihat, ketika nak mati pun nasihat. Nasihat apa? Ucaplah la ilaha illallah. Ingat dah habis, dah mati pun kena bagi nasihat. Jadi dia kata, ingatlah apa yang kamu bawa keluar daripada dunia ini, yaitu kesaksian pada kalimah la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah. Sesungguhnya kamu redha Allah sebagai Rabb. Dalam kitab ni dia tulis terjemahan dia, kamu redha Allah sebagai Tuhan. Tapi sebenarnya alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbunallah. Rabb kita adalah Allah. Allah guna perkataan Rabb. Dalam kita doa pun Rabbana. Rabbana. Dalam Quran kita banyak tulis Rabbana, Rabbana. Allah guna alhamdulillahi rabbil. Segala puji bagi Allah. Rabb, pemelihara. Rabb ni besar, dia pemelihara, dia pencipta, dia pentadbir, dia pemberi rezeki, dia beri manfaat, dia beri mudarat. Dia hidupkan dan dia mematikan. Dia memuliakan dan dia menghinakan. Dia menaikkan dan dia menurunkan. Jadi Islam itu sesungguhnya kamu redha Allah sebagai Rabb. Islam sebagai agama,
Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai nabi dan Al-Quran itu sebagai imam, yakni ikutan, panduan. Asas dia tuan-tuan, kalimah syahadah. Yang kedua ni nak reda Allah sebagai Rabb, iaitu nak reda Allah subhanahu, nak husnuzan dengan Allah Ta'ala ni, nak bersangka baik. Semalam saya kuliah di Taman Jujur, ada satu bab, iaitu suatu bab yang datang untuk menyatakan tentang janganlah seseorang itu mati melainkan dalam keadaan dia bersangka baik kepada Allah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, kata Ibnu Umar, tiang bagi agama ini. Ibnu Umar kata, tiang bagi agama ini adalah bersangka baik kepada Allah. Punya banyak ilmu agama ni. Kita tahu rukun Islam tu 5, rukun iman tu 6. Nak mengaji ilmu agama ni 10 tahun, 20 tahun pun tak habis. Kalau kita tengok duduk dengan ulama ni beratus-ratus kitab, ulama pun dia tak boleh menguasai semua perkara, melainkan dia mujtahid mutlak macam imam fuqaha. Tapi dia habiskan masa dia berpuluh-puluh tahun. Tak ada macam kita, macam saya, macam tuan-tuan ni. Tak ada imam fuqaha yang hebat-hebat ni, jarang kita tahu dia. Macam kita pagi kerja, petang balik, malam baru ngaji. Tak ada tak. Tak habis kitab tu dah. Jadi sepanjang hidup dia, daripada dia bangun tidur sampai dia tidur balik, hidup dia ni dengan ilmu, dengan kitab. Dia tak ada masa, sehingga nak mencari keperluan hidup pun tak ada masa. Itu sebab salah seorang daripada imam mujtahid, kita biasa dengar Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri ni dia macam Imam Syafi'i, dia macam Imam Ahmad Ibn Hanbal, dia macam Imam Malik, dia macam Imam Abu Hanifah. Cuma Sufyan Ats-Tsauri ni mazhab dia tak berkembang. Dia mujtahid. Level dia tu level Imam Syafi'i. Tapi dia mazhab dia tu tak berkembang. Lama kelamaan pengikut dia habis macam tu. Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ni dia ada seorang anak murid dia. Nama dia Yahya Al-Barmaki. Dia satu anak murid. Anak murid ni orang meniaga. Businessman anak murid dia. Orang meniaga, tapi orang meniaga yang suka mengaji. Dia begitu menyayangi guru dia Sufyan Ats-Tsauri ni. Satu orang businessman, korporat, kaya dan suka mengaji agama. Jadi sepanjang dia mengaji dengan Sufyan ni, dia tahu guru dia ni daripada pagi sampai malam duduk dengan kitab aja. Jadi keperluan hidup Sufyan masa awal sangat susah. Jadi Sufyan Ats-Tsauri ni dia hidup berpada lah. Apa yang ada dia makan. Mana yang senang cakap orang Negeri Sembilan, ado baik cara, ado lah. Tak ado baik cara, tak ada. Namun kau nak suruh saya minta-minta kat orang ni, tak ada lah. Kan? Senang begitu kan? Ado baik cara, ado. Tak ada baik cara, tak ada. Namun nak suruh saya pergi minta-minta kat orang ni, tak ada lah. Jadi dia hidup dengan apa yang ada. Sehingga Yahya Al-Barmaki bila melihat keadaan guru dia, dia tahu guru dia susah. Tapi Imam Sufyan Ats-Tsauri tidak menzahirkan kesusahan dia. Jadi Yahya Barmaki setiap hari, setiap bulan, senyap-senyap dia transfer online, contohlah. Tapi zaman tu tak adalah online. Dia bagi setiap bulan. Setiap bulan, hujung bulan, dia akan salam guru dia. Dia akan bagi
hadiah kepada guru dia 1,000 dirham. 1,000 dirham setiap bulan. Begitulah dia buat. Ujung bulan nak balik ngaji, salam guru dia, adalah envelope tu. Tak ada siapa tahu. Yang tahu hanya Sufyan je. Dan Sufyan At-Tauri rahmatullah alaih, setiap malam bila dia bangun tahajud, penghujung doa sujud dia yang terakhir, dia akan berdoa khusus untuk Yahya Al-Barmaki. Dalam doa dia dalam sujud dia berkata, ya Allah, Yahya Al-Barmaki telah menyempurnakan hajat keperluan duniaku. Sufyan kata, ya Allah, Yahya Al-Barmaki ini dia telah menyempurnakan hajat keperluan duniaku. Oleh itu wahai Allah, sempurnakan hajat keperluan akhirat Yahya. Itu doa Sufyan At-Tauri setiap malam. Sehinggalah meninggalnya Yahya Al-Barmaki. Sampai satu tiba mati Yahya Al-Barmaki. Bila meninggal Yahya Al-Barmaki, salah seorang daripada teman yang sama mengaji dengan dia telah bermimpi bertemu Yahya Al-Barmaki. Dalam keadaan Yahya Al-Barmaki ini memakai satu pakaian sutra, dan dia memiliki kullah, dia ada macam satu mahkota atas dia. Bila teman dia melihat Yahya, dia kata, wahai Yahya, bukankah engkau telah meninggal dunia? Yahya berkata, benar. Macam mana engkau boleh sampai tahap macam ni? Macam mana engkau boleh dah sampai pada tahap begini? Kata Yahya, ini semua disebabkan doa Sufyan At-Tauri. Dia kata, macam mana? Dia kata, aku setiap bulan menginfakkan untuk keperluan Sufyan, dan Sufyan setiap malam berdoa kepada Allah, dan inilah bahagian yang aku dapat. Allah Subhanahu wa taala telah menerima kedatangan aku, dan Allah telah mengampunkan seluruh dosa-dosa aku. Allah telah menaikkan darjat aku disebabkan doa Sufyan At-Tauri. Jadi tuan-tuan, moral of the story, bukan tuan-tuan nak kena bagi saya duit. Buat amal kesolehan tu diam. Tak payah. Faham? Buat amal kesolehan tu diam. Orang laki-laki lah, terutama orang laki-laki, orang perempuan, apa saja amal kesolehan kita buat, cukuplah Allah yang mengetahui. Tak ada siapa. Yahya Al-Barmaki bagi infak tu, tak ada siapa yang tahu. Itu pun tahu setelah dia meninggal dunia. Menangis Sufyan At-Tauri. Jadi bila buat kebaikan, buat satu, kita bersedekah dengan orang, kita buat diam. Serahkan, dah habis tu, serahkan pada Allah. Tak payah kita cerita balik dengan orang. Tak payah cerita balik. Saya malam tadi bangun tahajud lah, Mam. Dia kata, pula dah. Malam tadi saya bangun tahajud. Pukul 4 pagi kita WhatsApp dalam grup WhatsApp Rasa Jaya, salam tahajud. Kita kata, habis kita wuyuk tahajud kita, tak payah sembahyang, tidur je. Imam baru bangun kan, tengok jam Haji Ismail, contohlah. Ada Haji Ismail ke tak ada? Saya bagi contoh Haji Kampung Ismail kan,
Dia bangun tahajud pukul 3. Salam tahajud kepada semua rakan-rakan Rasa Jaya. Bilal terperanjat, handphone bunyi. 3.45 pagi bangun tengok, Haji Ismail bangun 2.48. Kan WhatsApp dia ada waktu dia WhatsApp tu. Satu Rasa Jaya tahu dia bangun 2.48. Habis kita. Tak payahlah kita nak hantar doa tahajud. Don't waste your time. Bangun diam-diam semayang, katuk. Jadi saya bagi tahu ni sebab apa? Benda ni dia jadi penyakit. Kan? Dia jadi penyakit. Tawaf pun dia nak tawaf. Ulama Arab Saudi pun pening kepala. Akhirnya segala keburukan Mekah Haramain pun dia cerita dalam tu. Mekah ni kotor lah. La ilaha illallah. Saya ingat tabung haji lain kali jangan bagi orang macam ni pergi haji lah. Buang aje lah. Tak payah pergi haji macam ni. Bagi orang yang betul-betul umur 50 ke atas ni pergi haji lah. Sebab orang biasa orang tua dia tak buat kerja ni. Tak tahulah orang tua tak sedar diri, tak tahulah. Kita tak ada masa. Ulama Arab Saudi pun pening kepala. Terutama yang paling dahsyat dia kata orang Indonesia dan Malaysia. Tapi yang paling dahsyat Indonesia lah. Malaysia pun sama ya. Tapi satu dunia pun macam tu sekarang. Dia nak tawaf masih lagi dia nak apa? Dia nak tu. Jadi agama ni jadi macam main. Kalau orang Pakistan, India tu lagi dahsyat. Dia suruh kita bagi phone, nak buat apa? Dia pergi depan Kaabah. Ni Kaabah ni. Dia bagi kat kita phone, dia suruh apa? Kita ingat apa? Dia pergi kat Kaabah tu, dia La ilaha illallah. Iyalah dia nak hantarlah ke kampung tu, maknanya dia dah sampai depan Kaabah. Tak payahlah orang tahu kau dah pergi Mekah. Tawaf pun tak payah, kita tak perlu handphone kau. Satu dunia kita dah tengok kat TV tu macam mana bentuk Kaabah. Jadi akhirnya benda-benda ini telah mengganggu amal ibadat kita. Sehingga kita merasakan kita balik haji, Allah terima haji kita, tapi rupa-rupanya mardud haji kita. Haji yang ditolak. Ini bukan haji. Ini adalah jalan-jalan cuti-cuti Malaysia. Jadi cuti-cuti Malaysia. Haji ni tuan-tuan, dia satu kemuncak dia. Dia rukun Islam yang terakhir. Dekat sinilah turning point kita ni. Kalau kita buat haji dengan seperti mana Haji Sayyidul Mursalin, kata para ulama, kita nak buat haji Sayyidul Mursalin. Haji Sayyidul Mursalin siapa? Haji Nabi sallallahu alaihi. Kita nak buat, kalau boleh kita nak buat macam mirip Haji Sayyidul Mursalin. Haji yang mana bila kita balik tu memang real haji. Kita nak Allah Ta'ala terima haji kita. Kita nak Allah Ta'ala terima wukuf kita di Arafah. Kita nak Allah terima kita ketika melontar jamrah. Kita nak Allah terima tawaf sa'i kita. Kita nak Allah terima korban kita. Kita nak Allah terima semua doa-doa kita. Dan bila kita balik, kita nak Allah hapuskan seluruh dosa-dosa kita. Dan bila kita balik, kata Al-Hasan Al-Basri rahmatullah alaih, kata Imam Al-Hasan, haji yang makbur ataupun haji yang mabrur itu adalah apabila jemaah haji itu balik, dia menjadi zuhud, pandangannya terhadap dunia ini bertukar menjadi zahid, menjadi zuhud, dan dia mula menumpukan kehidupan dia kepada kehidupan akhirat. Bukan buang dunia, tak, balik hati dia dah lain. Dulu lain, balik dulu lain, sekarang lain. Jadi balik pada haji itu memang kata Al-Hasan Al-Basri, nak tahu, kata Imam Hasan, nak tahu haji itu diterima,
Hati dia tu dah mula hati dia zahid terhadap dunia, zuhud terhadap dunia. Ni maksudnya apa? Dunia tu berlebih kurang ajalah. Uruslah dunia macam biasa, tapi hati tu dah mula condong kepada akhirat. Itu sebab Allah jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam buat haji ketika umur 63 tahun. Pasal apa Allah tak bagi Nabi buat haji masa umur 40? Mesti ada sebab dia. Sebab apa 60? Biasa bila umur dah 50 lebih, 60 ni, perasaan tu pun dah lain. Hati tu lain. Masuk 40 pun dah lain. Masuk 50 dah lain. Masuk dekat nak pencen 58 pun dah lain. Masuk 60 hati jadi lagi lain. Masuk lepas 60 kita pun jadilah lain. Jadi hati tu dah tak ada lagi dah. Dah 60 tahun berlalu, dah 60 tahun berjalan menuju kepada Allah. Kalau orang tanya kita berapa umur Ji? Berapa umur? Kita kata 61. Sebenarnya 61 tu dah berlalu. Kalau kita mati umur 65, berapa umur Ji? Tinggal lagi 4 tahun. Tapi sebab kita tak tahu bila kita nak mati. Semua orang tahu bila tarikh lahir dia. Happy birthday. Selamat hari jadi. Tapi belum ada satu orang yang buat hari mati. Ada kita tengok. Buat apa Ji? Jemput mam. Buat kudis semak sikit, lepas ni ada buat jamuan hari mati. Kita panggil orang untuk buat doa jamuan hari jadi. Sebab semua orang tahu bila hari jadi dia. Hari dia dilahirkan. Tapi tak ada siapa tahu bila hari mati. Kalau kita mati 65, umur kita 62, berapa umur Ji? Lagi 3 tahun. Lagi 3 tahun. Jadi kita nak balik buat haji tu, kita nak haji yang makbul, haji yang Allah terima. Jadi nak bagi tahu kisah ni, walaupun kita mengaji buat kematian, tapi intipati dia nak beritahu tentang ikhlas dan istikhlas. Buat amal dengan ikhlas, istikhlas. Ikhlas tu kita buat kerana Allah, bukan kerana orang. Dan kita menyembunyikan amal kesalehan kita. Jadi lepas ni kalau jemaah Malaysia pergi haji, elok-elok lah sikit. Kan? Fokus haji tu. 1-2 gambar cukup lah. Ini kojak-kojak orang. Sudah menari lah ke? Tak makan. Kita sakit. Sebenarnya kita ni sakit. Jiwa kita pun sakit. Orang putih kata you are sick man. You are sick. Jadi apa saja amal kesalehan sir yang kita buat secara sunat yang siapa? Kita sembunyikan amal kesalehan kita. Kita sembunyikan amal kebaikan kita. Jadi dalam hadis ini menerangkan sesungguhnya kamu reda Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai nabi, dan Al-Quran sebagai imam. Kemudian kerana malaikat mungkar dan nangkir itu enggan mendekatinya dan mengatakan, buat apalah kita menunggui orang seperti ini yang sudah mengerti hujahnya. Bila Nabi suruh bacakan talqin tu, mesti ada sebab. Dia beri manfaat kepada, pertama dia beri manfaat kepada si mati ni. Yang kedua, dia beri nasihat kepada orang yang berada di atas kuburan. Jadi dalam hadis Tabrani, Nabi kata ketika selesai perkara ini, maka malaikat mungkar dan nangkir ini menghampirinya tapi enggan untuk mendekatinya. Datang tapi jauh. Enggan mendekatinya dan mengatakan,
Buat apalah kita menunggui orang seperti ini yang sudah mengerti hujah dia. Mana berkalam malaikat ni. Dia kata, kita nak tanya orang ni tapi orang atas dah apa? Kita nak bertanya dengan satu orang yang dia telah mengerti hujah dia. Dan Nabi bersabda, Allah lah yang menjadi hujah malaikat mungkar dan nangkir di atas orang itu. Jadi sebenarnya yang jadi hujah itu, yang tolong mayat ini, bukan mayat itu, tetapi Allah. Allah yang tolong dia. Allah tolong dia dalam dua benda, dua perkara. Pertama, Allah tolong dia kaulan sadida. Allah tolong untuk buka ikatan lidah dia. Buka ikatan lidah. Maknanya ketika kalau dia disoal, ma rabbuka, dia berjawab Allahu Rabb, Allahu Rabb. Kalau Allah buat keputusan untuk simpul lidah dia, memang dia tak boleh jawab. Dia tak boleh jawab. Itu pertolongan Allah yang pertama. Pertolongan Allah yang kedua, iaitu Allah menahan mungkar dan nangkir ni. Mayat tak boleh tahan. Jadi Nabi kata, malaikat mungkar dan nangkir ni enggan mendekati dia. Tidak ada, hampir tu jauh. Dan berkata malaikat, buat apalah kita menunggui orang yang sudah mengerti hujah dia. Allah lah yang menjadi hujah bagi malaikat mungkar dan nangkir di atas orang itu. Kemudian ada satu orang sahabat, dia kata, ya Rasulullah, bagaimanalah kalau kita tak ketahui nama ibu si mayat ni? Sahabat kata, ya Rasulullah, macam mana ni kalau mayat ni kita tak tahu mak dia, nama dia apa? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, panggilkan saja ataupun sebutkan sahaja ibunya Hawa. Ibunya Hawa. Jadi sebaik-baiknya kalau imam kita tanyalah dulu kan, nama mak siapa? Kalau tak tahu, macam mana Ustaz? Itu panggil nama bapa pun bolehlah juga. Kan? Boleh juga kalau, tapi bagus kalau tahu nama mak kan? Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitab dia. Jadi itulah tuan-tuan ya, insya-Allah. Mudah-mudahan saya berhenti takat ni dulu ya. Jadi mudah-mudahan satu hadis riwayat Imam At-Tabrani ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kita semua dan Allah beri kita taufik, hidayat dan inayat untuk beramal dengan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah saya berhenti takat ni dulu. Kita sambung pada minggu yang akan datang insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.